Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini hari Jumaat. 8 November 2019. Untuk video kali ini masih lagi saya akan terangkan berkenaan dengan candlestick dominant. Candlestick dominant. Berkenaan CS dominant, kalau boleh anda tengok juga pada chart. Sambil saya ceritakan, anda lihat juga pada chart, pastikan anda juga berada di depan chart. Dan ada pen dan kertas untuk anda buat sedikit nota jika tidak keberatan untuk anda. Sebelum saya ceritakan, sebelum saya masuk ke dalam bab candle dominant, saya nak ceritakan untuk setup yang saya share pada 6 hari bulan, 6 November dekat Facebook, untuk pair GBP USD. Untuk pair GBP USD, saya ada share setup GBP USD time frame H4, di mana saya mengatakan ada setup dominant berlaku. Dan saya SS, saya screenshot setup candle dominant tersebut, dan ia menunjukkan arah sell. Saya cuba lukis dekat sini. Jika anda buka time frame H4, pair GBP USD, pair GBP USD, H4 pair GBP USD, anda akan tengok untuk candle dominant, candle dominant yang berlaku pada 4 November. Jika anda perhatikan, ada candle, ada candle sell, ada candle sell, kemudian selepas ada candle sell, buat satu candle sell. Ini yang candle dominant. Ini yang candle dominant. Ini yang candle dominant. Kemudian dalam dia, selepas candle dominant ada satu candle buy. Kemudian candle sell. Saya lukis supaya anda nampak jelas pergerakan candle tu. Kemudian candle buy. Perhatikan di time frame H4. Cuba lihat yang setup berlaku pada candlestick dominant, candlestick dominant pada 4 hari bulan, 4 November. Pada 4 November. Ini adalah zone dia. Ini adalah zone candle dominant. Ini adalah candle zone dominant. Ini adalah candle dominant. Dan ini ada 4 candle. 4 candle di dalamnya. Ada 4 candle di dalamnya. Jadi belum ada breakout. Time frame H4 pada 4 hingga 5 hari bulan. Ini setup ataupun candlestick yang berlaku, bentuk candlestick yang ada pada chart GBP USD time frame H4 pada 4 hingga 5 hari bulan. Seterusnya kemudian ada candle
sell. Candle sell, seterusnya dia breakout. Okay. Yang buat breakout. Okay. Yang buat breakout. Okay. Kemudian ini menunjukkan arah sell. Okay. Zone dominance kita sudah ada. Jika breakout ke atas, dia akan menunjukkan arah buy. Ini basic dominant. Okay. Basic CS dominant. Jika breakout ke bawah, maka menunjukkan arah sell. Jadi ini adalah candle yang breakout. Ini adalah candle yang breakout. Okay. Ini candle breakout. Baik. Kemudian dia dah tunjuk kepada kita arah sell. Okay. Kemudian apa yang kita perlu tunggu adalah tunggu reverse dan retest. Jadi bila kita saya dah tunjukkan sebelum ni cara untuk kita buat untuk cari di mana retest point. Okay. Cari di mana retest point, tukar kepada line chart. Daripada candlestick chart, tukar kepada line chart. Okay. Tukar kepada line chart. Dan kemudian kita akan nampak ada angle ataupun bucu. Itu adalah SNR. Kita gunakan simple SNR. Di mana dekat sini ada angle dia. Okay. Kemudian dekat sini pun ada satu candle dia. Okay. Dan kemudian di sini dia punya bucu. Okay. Maksudnya dia akan keadaan dia buat macam ni. Okay. Okay. Dekat line chart dia ada bentuk macam ni. Okay, kita akan dapat lihat. Okay. Kemudian candle breakout dah ada pada 6 hari bulan. Pada 6 hari bulan, lepas tu dia buat candle macam ni. Okay. Pada 6 hari bulan, dia buat candle buy. Ada berlaku retest. Okay. Sudah melakukan retest. Satu candle buy. Okay. Candle buy. Kemudian candle sell. Kemudian candle buy. Okey. Pada 6 hari bulan, 6 November, saya dah tunjukkan dekat sini. Okey. Sewaktu harga berada di sini, dekat Facebook saya ada share. Dekat Facebook saya ada share untuk setup sell di sini. Okey. Jadi dekat sini sudah ada retest. Daripada sini lagi sudah ada retest. Okey, kena retest kat sini, sini dan sini. Beberapa kali dia buat retest untuk bagi peluang kita entry sell. Okey, untuk follow arah breakout ke bawah, itu sell, arah sell untuk candle dominant. Okey. Baik, kemudian kat sini kita dah sell. Okay, saya pun dah entry kat sini, sell. Okay. Kemudian candle turun. Okay, candle turun. Buat pergerakan. Okay. Kemudian turun lagi. Dan turun lagi. Okay. Ini apa yang berlaku adalah setup yang memberikan profit. Alhamdulillah yang memberikan profit. Okay. Di mana berlaku reverse dan retest yang valid. Di mana candle retest wajib close. Okay. Candle retest jika kita gunakan satu time frame, candle retest wajib close. Okay. Jika kita menggunakan dua time frame, H4 pasangan dia adalah time frame M15. Maka kita akan pergi ke time frame yang 15. Ada dua kaedah. Jika anda nak gunakan satu time frame pun boleh. Jika nak gunakan dua time frame, sama ada satu time frame ataupun dua time frame, multi time frame. Okey, itu akan memberikan anda entry yang lebih valid jika anda menggunakan multi time frame. Contoh jika kita lihat pada time frame M15. Okey, kita lihat pada time frame M15. So dekat sini apa yang berlaku itu ada satu candle dominant. Okey, candle dominant dan dekat time frame 15 anda boleh lihat pada M15 ada
setup candle dominant dan dia pergi buat retest untuk candle dominant dan kemudian dia buat bearish engulfing. Okay, dekat situ ada confirmation. Di mana dekat sini? Okay, dekat sini, kawasan sini ada time frame yang 15, ada buat setup untuk bearish, untuk sokong ataupun support time frame H4, dominant time frame H4 yang memberikan arah untuk sell. Okey. Ini adalah untuk pair GBP USD time frame H4 yang saya pernah share pada 6 hari bulan 6 November. Okey, kemudian pada 7 November, okey, semalam pada 7 November saya sharekan setup UCAT. Okay. Saya padam dulu. Sekarang kita pergi kepada setup UCAT. Kenapa saya beritahu dalam Facebook, saya ada sharing dalam Facebook. Okey. Untuk kita untuk setup buy. Okey. UCAT USD Kanada pada session di FB pada hari semalam 7 November. Okey, cuba tengok dekat setup. Buka UCAT, anda buka time frame pair USD Kanada time frame H4. Okey, time frame H4. Okey, USD Kanada time frame H4. Baik. Ini setup yang semalam. Okay, USD Kanada time frame H4. Baik, buka chart sekarang. Okay, anda akan lihat ada candle buy time frame H4 pada 5 November. Okay, pada 5 November ada satu candle di mana first dia buat candle buy daripada bawah. Daripada bawah dia ada satu candle buy. Okay, ada satu candle buy daripada bawah. Okay. Kemudian candle buy yang kedua. Okay, candle buy yang kedua. Ini adalah candle dominant dia. Okay. Kemudian dia buat candle sell. Waktu ini kita belum tahu candle ni sama ada dia dominant ataupun tidak, belum tahu lagi. Apa yang tanda yang kita tahu bahawasanya ini adalah candle dominant di mana dia menguasai 3 candle ke atas. Okay, menguasai candle lain selepasnya sebanyak 3 candle ke atas. Okey, 3 candle ke atas. Dan ada lagi satu candle sell. Okey, dia buat. Okey. Ini adalah zone candle dominant. Zone candle dominant. Okey, cuba lihat untuk pair UCAT USD Kanada time frame H4 pada 5 hingga 6 November. Okey, daripada 5 hingga 6 November. Okey, kemudian dia ada buat kat sini dia menguasai 5 candlestick. Okey, 5 candlestick di dalamnya. Okey, dia berada dalam zone candle dominant. Okey, berada dalam zone candle dominant. Baik. Kemudian sekarang ni kita nak tunggu arah dia buy ataupun sell. Okey, buy ataupun sell pada 6 November. Pada 6 November, okey, ada satu candle bullish. Okey, candle bullish yang buat breakout. Okey, jika dia breakout ke bawah, kita akan cari sell. Jika breakout ke atas, kita akan cari buy. Okey, setup yang berlaku dekat sini pada time frame H4 USD Kanada 5 hingga 6 hari bulan berlaku breakout buy ataupun okey, breakout buy, candle breakout. Okay. Ini adalah candle breakout buy. Jadi menunjukkan arah dia adalah arah buy. Dia memberitahu kita selepas ini kemungkinan besar akan berlaku bearish, akan berlaku bullish. Itu untuk buy. Okey. Kemudian seterusnya dia buat
cuba untuk sekarang kita nak tunggu reverse dan retest. Okey, so dalam ni adalah zone retest dia. Ada retest point di kawasan ni. Okey, ada retest point di kawasan ni. Contoh kita tandakan dekat sini. Okey, di sini adalah retest point yang kita tunggu untuk candle datang balik touch pada retest point dan candle to close. Okey, untuk satu time frame. Ini untuk setup satu time frame. Baik, kemudian sewaktu selepas breakout ada satu candle, okey, yang dia turun, dia buat candle bearish. Okey, dia buat candle bearish. Ini adalah candle reverse, bukan lagi candle retest. Candle retest adalah candle yang sentuh ataupun touch pada retest point. Ini adalah candle reverse sahaja. Okey, kemudian dia naik semula. Okey, naik semula. Okey. Cuba lihat, anda akan nampak chart yang sama seperti saya lukis pada time frame H4 USD Kanada. Okey, antara 5 hingga 7 November, hingga semalam lah. Tapi setup ni berlaku, breakout berlaku pada 6 November. Okey, berlaku pada 6 November. Okey. Dan kemudian sekarang ni kita nak tunggu dia buat retest. Okey, tunggu candle retest dekat sini. Okey, first dekat sini saya ada share juga untuk time frame H1. Untuk time frame H1, kemungkinan saya menganggap kemungkinan okey, tidak akan berlaku retest sebab ada keadaan di mana ada candle dominant, okey, dah buat arah iaitu breakout, kemudian tidak ada retest. Okey, tidak ada retest, dia terus naik. Okey, macam ni kita nak kesan di mana saya lihat pada time frame H1. Bila saya lihat pada time frame H1, okey, kita cuba buka time frame H1 pada 6 hari bulan. Okey, semalam. Pada 7 hari bulan, 7 November. Pada 7 November. Okey, pada 6 November. Semalam kita dah entry pada 7 November. Okey. Pada 6 November ada satu setup candle dominan. Anda cuba lihat pada zone candle breakout. Okey. Dekat sini adalah zone candle breakout. Okey, candle breakout. Dekat lihat H1 untuk zone sini. Okey, lihat time frame H1 untuk zone sini. Okey, saya akan lukis apa yang berlaku di H1. Okey, untuk H1 keadaan dia berlaku satu candle buy. Okey, kemudian yang kedua pun candle buy. Okey, kemudian candle sell. Candle sell dan sell. Kemudian candle buy. Okey, saya ringkaskan. Okey, kemudian candle sell. Okey. Kemudian dekat sini ada zone dominant. Okey, ada zone iaitu candle ni adalah candle dominant. Ini time frame H1. Okey, ini adalah time frame H1. Untuk UCAD, di mana zone pada time frame H4 USD Kanada, H4 dekat sini pada zone candle breakout. Jadi lihat H1, time frame H1 ada bentuk seperti ini. Okey, dan dia ada breakout buy. Okey, anda akan lihat ada satu candle breakout buy. Okey, di mana ini menunjukkan arah untuk buy. Okey, arah untuk buy. Okey, kita nak lihat sama ada setup ni sama ada kita entry ataupun tidak. Okey, sama ada kita entry ataupun tidak. Okey, dia ada breakout buy. Maka H1 menunjukkan arah buy. Jadi H4 dah ada dominant breakout arah buy, cuma tidak pergi retest. Dia tidak pergi retest. Jadi saya menganggap H1 untuk setup H1 dia akan terus retest. Tapi macam mana sekalipun H4 masih lagi valid untuk dia retest. Okey, cuma kita menganggap adakah UCAD akan terus naik sebab H1 dah buat setup. H1 dah buat setup dominant breakout buy. Sekarang ni kita tunggu retest. Okey, kita tunggu retest. Baik. Anda boleh lihat SS ataupun sharing saya pada dekat Facebook Academy KFX. Okey, Academy KFX saya ada share di mana H1 ada buat setup. Saya ada share dua SS iaitu H1 dengan H4. H4 dah ada setup buy, kemudian H1 pula buat setup buy. Okey, kemudian dia turun untuk retest. Okey.
Lepas tu ada beberapa candle, 2-3 candle buy, kemudian ada candle sell, kemudian buy, dan kemudian ada candle daripada sini dia turun untuk retest. Okey. Ingat, SOP wajib untuk candle retest untuk satu time frame saya sudah share daripada tahun lepas. Dekat Facebook bahawa retest candle wajib close jika anda gunakan satu time frame. Retest candle wajib close. Okey, cuba lihat bila candle retest pada ni time frame H1, bila candle retest turun, dia sudah retest untuk setup. Sekarang ni kita nak filter untuk setup H1. Adakah H1 ni valid memberikan kita entry buy? Sebab H4 dah ada, cuma H1 pun dia buat juga setup dominant yang breakout buy. Jadi kita nak tahu valid ataupun tidak. Jadi sekarang tunggu candle retest. Okay, bila candle dah retest, dah touch kita punya retest point, maka candle retest ini valid. Dia belum valid lagi. Candle retest ni adalah betul-betul candle retest. Dia bukan candle reverse. Di atas sini yang ada candle sell dekat atas ni, ini adalah candle reverse. Okey, yang touch pada retest point ini adalah candle retest. Okey, dia belum lagi valid sebagai candle retest selagi dia belum close. Kemudian H1, okey. Kemudian H1, setup H1 ni, candle sell ni terus turun, kita tak entry lagi, dan kemudian dia buat breakout ke bawah semula. Dia buat macam ni. Ada shadow panjang. Cuba lihat pada 7 hari bulan ataupun 7 November semalam. Okey, pada 7 November semalam, okey, dia buat setup macam ni dekat H1. Okey, saya nak ulang balik apa yang berlaku, okey, secara ringkas. Okey, saya nak ulang balik. H4 dah buat candle dominant dan breakout buy. Kemudian ada candle reverse. Sekarang kita nak tunggu dia retest. Okey. Kemudian dalam masa yang sama, bila kita monitor time frame H1 ada buat, bila kita lihat di H1 pada dalam zone sini, okey, ada candle H1 yang buat candle dominant dan breakout buy. Okey. Yang breakout buy adalah candle yang inilah, H4. Okey, H4 yang ini dia buat breakout buy. Okey, bila buat breakout buy, maka kita menganggap di sini bahawa ada kemungkinan H4 tidak akan retest di sini. Dia akan terus naik. Okey, itu adalah kemungkinan ataupun analisa awal yang kita cadangkan. Okey, untuk buy pada setup H1. Bila kita dah ada setup dominant untuk breakout buy, kita dah nak entry, dah siap untuk nak entry pada setup H1. Tetapi setup ni masih lagi belum complete. Apa yang belum complete adalah setup ataupun candle retest belum close. H1 candle retest belum close. Okey, bila dia close, kita dah nak tunggu. Jika close dalam zone dominant dan selepas retest, kita akan terus buy. Okey, kemudian dekat sini candle retest turun, dia breakout ke bawah semula. Okey. First dia breakout ke atas, dia breakout buy. Okey, first dia breakout buy. Kemudian kali kedua, ini adalah valid arah. Okey, breakout buy adalah valid. Kemudian retest ni yang tidak valid, di mana retest ni dia breakout semula dan mematikan setup dominant H1. Jadi tidak ada entry di sini. H1 tidak ada entry. Okey, H1 tidak ada entry. Okey, saya nak ulang sekali. Setup H1, dia candle dominant ni dia hanya boleh breakout sekali sahaja. Okey, jika breakout buy, dia tidak boleh lagi breakout sell balik. Okey, jika breakout sell balik, maka setup ni dimatikan. Jika candle dominant first dia breakout buy, kemudian first dia breakout sell, kemudian breakout buy semula, maka setup tu sudah dimatikan. Kita mesti cari setup baru, sama ada pada time frame yang sama ataupun time frame yang lebih besar. Okey, ini cara kaedah kita menggunakan candle dominant. Dia sangat-sangat simple. Sebenarnya candle dominant ni sangat-sangat mudah. Okey, insya-Allah saya harap anda boleh faham. Cuma buat masa ni, untuk jika anda nak kita nak anjurkan kelas, saya mungkin tidak ada kelapangan masa untuk buat kelas. Okey, cuma jika anda nak datang jumpa untuk nak mari ngeteh, boleh. Kalau nak makan teh, nak makan kopi, nak makan roti canai, boleh, insya-Allah. Sebab ada beberapa faktor yang
membuatkan saya terhad untuk buat kelas. Mungkin nak keluar, saya tak boleh nak tinggal rumah jauh lama. Okey, baik. Dan di sini kita sambung balik. H1 sudah dimatikan. Okey, sudah tidak ada setup H1. Maka yang valid adalah H4 masih valid. Okey, kembali kepada time frame H4. H4 masih lagi valid. Okey, jadi dekat sini semalam UCAT tidak ada entry untuk setup H1. Okey, faham ya? Baik, kita kembali kepada time frame H4 untuk pair USD Canada. Okey, kemudian selepas candle, yang H1 tadi dia turun retest tadi. Yang dia turun retest tadi adalah candle yang ini. Jika anda perasan, ada candle sell turun macam ni, dia sebenarnya dia retest dekat H4. Setup H1 dimatikan, kemudian retest H4 valid. Jadi H1 ni abaikan sebab dia sudah dimatikan. Cuma dia mematikan setup buy di H1, tetapi setup H4 buy sudah complete sebab sudah ada retest. Jika anda perhatikan, buka chart, anda buat garisan dalam zone ni, dia ada SNR. Angle tu adalah retest point. Cuba anda marking. Anda akan dapat lihat ada satu setup sharp entry kat situ. Ada sharp entry. Selepas candle retest H4 ini close, dia close macam ni, dia close sini, anda terus boleh entry di sini. Dia cuma turun retest, turun sikit je lagi kat sini. Dia turun sikit, kemudian dia naik. H4 mula naik. Cuba perhatikan. Buka chart anda, tengok keadaan seperti ini. Di sini adalah entry buy untuk satu time frame. Kita dah boleh buy di sini. Kita dah boleh buy di sini. Sharp entry dekat sini dia bagi untuk setup dominant. Jarang-jarang berlaku setup sharp. Berkenaan setup untuk sharp entry ni, sebenarnya tidak ada satu pun yang jaminan akan memberikan setup sharp entry. Apa yang kita boleh buat adalah minimizekan risiko dengan menggunakan multi time frame. Jika anda menggunakan multi time frame, 2 time frame ke atas, insya-Allah stop loss sedikit, hanya kecil saja stop loss. Dan anda kemungkinan boleh dapatkan sharp entry. Kemungkinan, tidak ada jaminan, tapi kemungkinan boleh dapatkan sharp entry. Begitu juga candle dominant. Candle dominant ni bukanlah saya nak kata teknik candle dominant bukan teknik yang terbaik di dunia, bukan. Anda jangan salah faham. Itu bukan maksud saya yang tu. Cuma apa yang saya nak sampaikan berkenaan candle dominant adalah dia sangat-sangat simple untuk kita gunakan, dan kita boleh memahami keadaan market naik turun market dengan hanya menggunakan candlestick secara mudah. Dengan kaedah yang lebih mudah untuk anda faham. Kita sambung. So dekat sini kita dah buy. Cuma semalam saya tak sempat entry UCAT. Dia naik semalam. Semalam 7 November semalam. Pada pukul lebih kurang pukul, saya tengok dah pukul 8, pukul 9 lebih macam itulah dia naik. Dia dah naik separuh macam ni. Dekat sini baru saya tengok, dah ada retest yang valid. Kemudian dia buat candle sell. Kemudian sekarang ni, pada hari ni 8 November, waktu ini pada sekarang pukul 11.50 pagi, hari Jumaat 8 November. Sekarang dia buat candle dekat sini. Candle buy. Maksudnya kita dah dapat satu entry dekat sini. Satu peluang entry kita dah dapat dah semalam. Itu yang saya nak ceritakan berkenaan candle dominant. Untuk ni saya ceritakan berkenaan yang saya share pada 2 hari lepas dan semalam. Baik. Untuk anda yang nak faham lagi berkenaan candle dominant, anda boleh lihat video-video saya yang saya dah buatkan. Percuma untuk anda. Tidak ada bayaran untuk candlestick dominant.
Baik, dan seterusnya kita akan kita dan untuk sharing setup kenaan yang saya dah share dekat Facebook. Kita dah habis. Sekarang ni saya nak masukkan untuk masuk kenaan basic candle dominant lah. Bagi anda yang masih belum lagi faham, sila tengok chart anda tengok contoh-contoh. Tengok contoh-contoh dekat chart. Baik, masih lagi berkisarkan CS dominant. Kenaan CS dominant. First, satu CS dominant adalah CS ataupun candlestick yang menguasai minimum 3 CS selepasnya. CS dominant adalah CS yang kuasai ataupun mendominasi. Dia mendominasi minimum 3 candle selepasnya. Sekurang-kurangnya 3 candle kita nak. Kalau 2 candle tu tidak valid, sebab 2 candle tu masih lagi hidden engulfing, sama ada hidden bearish engulfing ataupun hidden bullish engulfing. Jika hanya ada satu candle menguasai 2 candle kemudian berlaku breakout, itu masih lagi dalam pattern untuk hidden engulfing, sama ada hidden bearish engulfing ataupun hidden bullish engulfing. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, CS dominant. CS dominant adalah neutral. Dia adalah neutral. CS dominant adalah bersifat neutral, di mana arah sell ataupun arah buy tidak ditentukan. Tidak ditentukan oleh candle dominant. Contoh, candle dominant tersebut adalah candle bear, candle sell. Dia menguasai, contoh kita katakan ada 3 candle. Maka dia dah valid sebagai